Okay, Assalamualaikum. My name is Nur Fazira binti Johari. My metric number is 29DP17F 2014. Today, I would like to present final case study under subject Sustainable Tourism. Okay, maksudnya kat sini adalah pembangunan pelancongan dapat memberi tekanan pada sumber daya alam ketika meningkatkan penggunaan di daerah di mana sumber daya sudah kekurangan. Kualiti alam sekitar, baik alam dan buatan manusia sangat penting untuk pelancongan. Walau bagaimanapun, hubungan pelancongan dengan alam sekitar adalah kompleks. Ia melibatkan banyak aktiviti yang boleh membawa kesan buruk terhadap alam sekitar. Kesan negatif pembangunan pelancongan secara beransur-ansur dapat memusnahkan sumber alam sekitar yang bergantung kepadanya. Ini adalah ancaman serius terhadap alam sekitar sebab plastik ini mengambil masa agak lama, 100 hingga 500 tahun untuk pupus secara semula jadi. Dan plastik ini juga sering dianggap sebagai makanan kepada haiwan di dalam laut. Sebab bila plastik ini tercampak atau dibuang di dalam laut ataupun sungai, haiwan yang duduk di dalam laut seperti ikan, penyu dan sebagainya akan makan plastik-plastik tersebut kerana mereka anggap plastik tersebut adalah makanan mereka. Okey, seterusnya kekurangan kaedah membuang sampah seperti plastik, besi dan kertas yang betul. Okey, maksudnya kat sini kesan dia sebab orang tak tahu macam mana cara nak buang dengan betul sebab mereka tak reti nak beza antara plastik, besi dan juga kertas. So mereka tak ada ilmu tentang cara membuang. Seterusnya, maksudnya adalah cara bagaimana kita nak mengatasi pencemaran plastik ini adalah dengan menguatkuasakan sekatan penggunaan plastik. Okey, contohnya kita sebagai masyarakat, sebagai manusia yang ingin membeli barang di pasaraya. So, cara kita nak sekat penggunaan plastik ni, kita hendaklah bawa beg kotak ke, beg selain plastik. So, bawa beg yang lain untuk penggunaan dan kurangkan kegunaan plastik itu. Okey, seterusnya kita hendaklah kitas semula. So, dengan plastik yang ada, so kita boleh kitas semula di rumah. Plastik-plastik ini kita boleh kumpul dan jaga dengan elok dan boleh kegunaan di hari yang lain. Jangan buang tapi dijaga. Okey, kemudian mengadakan kempen pengurusan plastik. Okey, masyarakat khususnya harus menghadiri ataupun mengunjungi kempen-kempen kesedaran pengurusan plastik ini supaya kita tahu macam mana untuk mengatasi kegunaan plastik yang akan datang. Seterusnya, mengandungi sikap membuang sampah ke tong sampah 3R. Okey, macam mana saya kata bila kita pergi ke kempen, so secara tidak langsung kita akan belajar cara kita akan menggunakan cara-cara membuang sampah yang betul dengan 3R. Maksud dia reduce, reuse, recycle. Kesan yang terjadi dekat pencemaran air ni adalah kerana sebab kilang ini dibina sepanjang sungai untuk memastikan bahawa bahan-bahan buangan dapat terus mengalir ke sungai. So, sebabkan kilang ni secara langsungnya dia punya bahan-bahan kotor dari kilang akan dibuang ke dalam sungai. So, ini akan menyebabkan pencemaran sungai berlaku. Okey, seterusnya masalah timbul apabila cecair kimia yang mengalir ke sungai tidak dirawat dan mengandungi bahan toksik yang mencemarkan air sungai. Okey, sebabkan bahan-bahan toksik itu tercemar dan mengalir ke sungai, lepas tu sungai itu tak dapat dirawat dengan rapi sebab bahan cecair kimia itu sangat bahaya dan boleh mengakibatkan air pun boleh rosak. Okey, seterusnya bahan beracun adalah sejenis bahan pencemar kimia yang boleh menyebabkan penurunan kadar oksigen di dalam air dan mengancam kehidupan akuatik. So, bila terjadinya bahan toksik ini mengalir ke sungai dan itu adalah bahan kimia dan boleh menyebabkan hidupan haiwan di dalam sungai ataupun laut akan mati sebab mereka tak dapat bernafas dengan baik kerana mereka ditutup dengan bahan kimia tersebut. Okey, last sekali, masalah ini akan mengurangkan penghantaran cahaya dan menghalang proses fotosintesis tumbuhan akuatik. Okey, bukan sahaja haiwan di dalam akuatik juga mati, malahan tumbuhan akuatik pun boleh mati sebab bahan kimia yang menutupi aliran sungai itu telah menghalang cahaya matahari dari masuk ke dalam laut ataupun sungai. So, tumbuhan akuatik boleh mati sebab mereka tak dapat membuat proses pertumbuhan fotosintesis.
Okey, maksudnya kat sini pertama sekali cara-cara untuk kita menangani masalah pencemaran air adalah pertama sekali kita hendaklah jalankan usaha amal untuk membersihkan sungai. So sekiranya pihak kuasa hendaklah pihak berkuasa hendaklah mengaturkan masalah ini dan meminta pihak ramai masyarakat untuk membersihkan sungai. Kerana kita hendaklah membersihkan sama-sama untuk kita ingin mendapatkan air yang bersih. Kemudian, kita hendaklah memupuk rasa cinta kepada sungai kita, kerana dengan mempunyai perasaan yang rasa cinta kat sungai kita, barulah kita rasa untuk menghargai sungai itu. Okey, seterusnya kesedaran tentang pentingnya melestarikan sungai dengan meningkatkan kempen kesedaran. So, pihak berkuasa juga haruslah menekankan kempen kesedaran ini supaya orang ramai boleh mengikuti dan lebih menghargai air dan jasa dan air dan kesetaraan. Okey, last sekali, pemilik kilang perlu disaman di mahkamah atau disenarai hitam kerana mencemarkan sungai. Okey, yang ini pun pihak berkuasa hendaklah menitik beratkan, kerana bagi pemilik sungai yang telah mencemarkan sungai, yang mengeluarkan toksik daripada kilang, hendaklah mereka di blacklistkan, kerana bila ditegaskan macam ni, barulah pemilik kilang tu akan bertindak dengan lebih berhati-hati lepas ni. Gas rumah hijau ini adalah kerana gas rumah hijau ini adalah fenomena yang berkait rapat dengan pemanasan global. So, seterusnya merosakkan habitat dan menyebabkan kepupusan flora dan fauna. So, sekiranya terjadinya gas rumah hijau ni, so akan merosakkan habitat flora dan fauna. So, kehidupan hijau tidak dapat lagi untuk tumbuh dengan seperti biasa, dengan sihat dan segar, dan fauna pun tidak akan hidup dengan lebih selesa, kerana benda ni akan terjadinya suasana yang sangat panas. Okey, seterusnya bencana alam seperti ribut dan kemarau telah menyebabkan gangguan elektrik. Okey, so bila gas rumah hijau ni berlaku, so dia akan secara tidak langsung akan membuatkan bencana alam seperti kemarau, sebab dia terlalu panas, dan ini akan menyebabkan gangguan elektrik berlaku. Mana cara-cara kita untuk mengatasi gas rumah hijau adalah dengan menghadkan aktiviti pembalakan. So, dengan cara menghadkan aktiviti pembalakan ni, so akan memberi ruang untuk hidupan tumbuhan-tumbuhan hidup dengan segar. So akan bagi banyak biarkan negara ini, bumi ini penuh dengan tumbuhan hijau. So janganlah selalu pembalakan, kerana itu akan merosakkan tumbuh-tumbuhan. Okay, seterusnya kawal pembukaan tanah baru. So pihak kerajaan hendaklah mengawal pembukaan tanah baru, sebab bila kita buka tanah baru, so kat situ orang akan buat pembangunan, so bukannya pertumbuhan. So bila ada pembangunan akan menjadikan bumi ini panas, kerana tiada tumbuhan hijau. Okey, seterusnya menghadkan aktiviti pelombongan. Okey, aktiviti pelombongan juga akan menyebabkan hakisan tanah yang berlaku dan akan meruntuhkan hidupan tumbuhan hijau ini. So akan menyebabkan bumi ini panas, tiada tumbuhan hijau, tiada oksigen yang segar. Maksudnya kat sini kesan-kesan kepada turisme pembangunan pelancongan dalam pencemaran bunyi adalah kesannya adalah banyak bunyi yang dikeluarkan daripada kerja kilang seperti jentera, mesin kilang serta pemprosesan dan pembuatan bahan boleh mengganggu ketenteraman awam, sebab bunyi-bunyi yang berlaku dalam kerja kilang ni akan membuatkan suasana itu menjadi bising. Okey, seterusnya kebisinan enjin di jalan raya dan bunyi bising yang berterusan boleh menyebabkan tekanan di jalan yang sesak. Okey, bunyi-bunyi contoh pada masa jalan jam akan mengganggu ketenteraman awam dengan enjin kereta yang bunyi kuat. So, bila enjin ni bunyi kuat akan mengganggu tekanan kepada seseorang manusia, kerana dia akan lagi stres. Bila kita tunggu jam agak lama dan bunyi enjin tu kuat, so lagi bertambah stres. Okey, kemudian kuat. Seterusnya kerja pembinaan yang melibatkan kren, penggeruni, periuk besi dan merosakkan persekitaran yang selamat. Okey, kerja pembinaan, kerja kontrak-kontrak yang berlaku ni pun akan menyebabkan pencemaran bunyi, sebab bunyi-bunyi ini akan mengganggu persekitaran yang agak sunyi lah, sebab dia akan mengganggu bila
kita berada di tempat umum, contohnya macam kerja pembinaan ni, contoh kerja yang berlaku dekat bandar. So bandar ramai orang, so akan mengganggu orang-orang yang di sekitarnya. Okey, seterusnya, sikap masyarakat yang gemar membuka radio, televisyen dan peralatan hiburan boleh mengganggu ketenteraman di kawasan itu. Okey, contoh kita ada jiran, kita duduk berjiranan. So, kita ada kejiranan yang sering membuka radio ke televisyen yang sangat kuat. So, ini akan menyebabkan pencemaran bunyi juga dan mengganggu orang-orang di sekitarnya. Okey, cara bagaimana untuk mengatasi pencemaran bunyi adalah dengan pengeluar kenderaan perlu mengambil inisiatif untuk menghasilkan kenderaan yang lebih senyap dan mesra alam. Maksudnya, orang yang mengeluarkan kereta hendaklah lebih peka dan lebih mendalami tentang pembinaan enjin. So, kiranya bila kita mengeluarkan kereta, kita hendaklah mengeluarkan kereta dan enjin yang lebih senyap. Kerana bila kita dapat enjin yang lebih senyap, kita dalam kesesakan jalan lintas pun kita tidak akan rasa macam pencemaran bunyi. Okey, seterusnya, masyarakat juga harus berperanan dalam mengawal kebisingan ketika berada di kawasan yang sesak. Okey, so dalam keadaan yang sesak, dalam keadaan yang contohnya macam dekat NU Central memang terlalu ramai orang, memang luar negara, orang tempatan pun sentiasa ada. So kat situ hendaklah masyarakat sendiri untuk menjaga diri, untuk menjaga daripada bising. Maksudnya jangan buat perkara yang bising, contohnya macam bercakap ke, menyanyi ke, untuk membuatkan kat situ adalah tempat yang terlalu bising. Itu akan menyebabkan pencemaran bunyi kat situ berlaku. Masuk kat sini, kesan-kesan daripada pembangunan pelancongan kesesakan lalu lintas adalah kerana menyebabkan keadaan ini menyebabkan jalan raya gagal menampung banyak kenderaan dalam satu masa, terutamanya pada hari perayaan. Okay, contohnya pada hari perayaan di Malaysia, apabila hari perayaan, ramai orang ingin balik kampung khususnya. So, ramai sangat untuk balik kampung, so jalan itu akan jadi jam. Jalan sangat-sangat jam dan tak boleh bergerak dengan pantas. Okey, seterusnya, pembaikan jalan yang rosak menyebabkan jalan raya menjadi sempit sehingga kenderaan yang melalui kawasan tersebut terpaksa bergerak perlahan. Okey, apabila kerosakan jalan, so orang yang akan membaiki jalan itu akan menyebabkan satu laluan dibuka, satu laluan ditutup. So contoh sebelah kiri ini dibuka untuk jalan, so sebelah kanan ditutup. Okey, seterusnya, masalah ini menyebabkan peningkatan jumlah kenderaan di jalan raya dan menyebabkan kesesakan lalu lintas. Okey, ini menyebabkan sekarang Malaysia mempunyai banyak tawaran, banyak mengeluarkan kereta yang banyak. So, bila ramai orang menggunakan kereta ke transport, so lagi ramailah orang kat jalan raya. So, sebabkan banyak sangat kenderaan zaman sekarang ni. Okay, seterusnya, kelambatan perkhidmatan pengangkutan awam seperti bas dan juga teksi juga menjadi faktor penyumbang kepada kesesakan. Okay, sebab kenderaan yang berat seperti bas ke, teksi ke, lori ke menyebabkan pengangkutan tu bergerak lambat. So, orang yang kat belakang contohnya akan bergerak lambat sebab tak boleh nak memotong, ataupun memotong pun agak lambat nak memastikan perjalanan tu okey, selamat. Pertama sekali, cara-cara untuk mengatasi kesesakan lalu lintas hendaklah kerajaan hendaklah mesti memperketatkan ujian pemanduan untuk mengatasi kesesakan. So, bila kerajaan memperketatkan ujian pemandu, so akan masyarakat akan lebih berusaha dan berhati-hati dan mengatasi kesesakan dekat jalan raya. Okey, seterusnya, penggunaan kereta persendirian digalakkan menggunakan pengangkutan awam. So, bila kita sebagai contoh saya student ingin pergi ke kelas untuk menaiki kereta, tapi saya seorang, so saya hendaklah lebih better menggunakan pengangkutan awam, contoh macam bas. So, lebih menjimatkan kenderaan di sebuah jalan. Okey, seterusnya, bagi pemandu yang sudah bekerja tidak digalakkan balik waktu kemuncak. Waktu puncak, maksudnya orang yang bekerja selalunya akan jadi kesesakan jalan lepas waktu bekerja dalam pukul 5 macam tu lah, dah petang tu. Okay, orang yang bekerja ni haruslah lebih peka dan lebih bijak lah untuk balik waktu yang lebih okey lah, sebab selalunya orang bekerja ni mesti tahu waktu bila orang akan ramai akan keluar dan akan ramai di jalan raya. So, pilihlah waktu yang betul untuk menghadapi
kesesakan lalu lintas ataupun balik dengan selamat. Preserve the environment. Okey, maksudnya selagi pemikiran masyarakat tidak berubah, selagi masalah seperti di atas tidak akan dapat diselesaikan. Oleh itu, kesedaran masyarakat untuk mengurangkan masalah yang mengancam kehidupan dan kehidupan ini adalah sangat penting. Menghormati, memelihara, melindungi alam sekitar adalah tanggungjawab kita semua. Jadi kita semua hendaklah sebabkan kita semua ni tinggal di bumi yang sama, kita haruslah bekerjasama untuk membina kehidupan yang lebih sihat dan indah dengan mula menghargai dan memelihara alam sekitar. Okey, sekian. Terima kasih.